Tak ada kekuatan. Pak sahabat tanya, adakah kita ni sikit ketika itu seperti mana kita sekarang ni? Dia menjawab, tak. Kamu ramai sebenarnya ketika itu, tapi kamu seumpama buih di lautan. Buih dalam lautan, gitu kan? Kan? Ini pun kita nak juga. Kan? Yang kita nak ialah generasi yang dilahirkan itu di samping ramai, tapi ramai yang berkualiti. Bagaimana kita nak buat? Yang kita kena sama-sama fikir. Semua orang kena fikir. Bukan ustaz saja yang kena fikir. Pemimpinlah yang pertama-tama kena fikir. Kerana mereka lah yang membentuk dan mengubah polisi. Bukan polis tu. Polisi ialah dasar-dasar. Kita ni melaksanakan dasar-dasar. Kita rakyat melaksanakan dasar-dasar. Pemimpin yang mengubah dasar-dasar. Kan? Belum pernah kita dengar dasar ummah negara. Ada kita dengar? Tak ada dengar. Dasar ummah negara belum ada. Macam mana nak bagi ramai orang Islam ni paling ramai? Bagaimana nak membentuk generasi umat Islam, pemuda generasi muda Islam yang berkualiti, ramai dan berkualiti? Bagaimana? Sebab yang ada ni sekarang ni lebih kepada kuantiti, bukan kualiti. Ramai-ramai tapi tak ada kualiti. Tak ada kualiti. Umat bukan Islam, umat bukan Islam dalam negara kita, mereka ini tak ramai, tetapi rata-ratanya berkualiti. Ini realiti. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah di pusat-pusat rawatan pemulihan narkotik. Sekarang dipanggil pusat pemulihan narkotik, Puspek. Dulu dipanggil pusat serenti. Tengok berapa ramai yang duduk dalam pusat serenti. Orang bukan Islam ke ataupun orang Islam yang ramai yang jadi majoriti. Ini tu saya katakan, kita ni majoriti ramai tapi kuantiti hebat. Kuantiti abu tu tak ada. Sampai ya, walaupun bukan semua, tetapi begitulah keadaan. Macam mana kan? Ini adalah mungkinlah keadaan akhir zaman. Wallahualam. Hal ini adalah lebih baik daripada anak-anak yang lahir di curcur kesunyian dan gelap yang merupakan mangsa runtuhan nafsu serakah zina. Anak-anak yang berhasil daripada perbuatan zina ini tidak mempunyai bapa yang akan melindunginya dan ibu yang menyayanginya. Cuba tengok. Sekarang ni anak tak sah taraf di Malaysia sudah mencecah nama, sudah mencecah ratusan ribu. Bukan puluh ribu, bukan ribu lagi, ratusan ribu. Ratusan ribu musuh, 5 musuh. 100 ribu musuh, 5 musuh. Tak sampai juta lagi. Sikit Ustaz, tak sampai juta lagi. Baru 100 ribu. 100 ribu tu lah yang menurunkan kita. Sebab ramai. Dia boleh membiak, boleh bercampur. Apakah anak-anak tak sah taraf ni tak ada nafsu macam anak-anak yang sah taraf? Anak-anak tak sah taraf tak ada nafsu. Anak sah taraf dia ada nafsu. Sama je kalau dalam manusia tu adalah nafsunya. Jadi macam mana? Tengok ICU, tengok dalam suatu beranak. Nama bapak tu kosong. Di kolom bapak tu kosong, tak ada tulis nama. Kalau nama tu Muhammad Azlan, kosong, tak ada nama bin, tak ada. Kita tengok tu. Anak tak sah taraf macam tu. Dia nama ni, nama bapak tak ada. Bila tengok suatu beranak di kolom bapak tu, di ruangan bapa tu kosong, tak ada. Ibu saja. Sekarang sudah mencecah ratusan ribu. Bagaimana? Kementerian Pembangunan Keluarga, Masyarakat Keluarga dan Wanita juga yang kena ambil tahu. Masyarakat hanya melihat mereka ini sebagai golongan yang terbuang dalam masyarakat.
Macam mana kita yang nak mengelakkan mereka daripada melakukan kesilapan yang sama dilakukan oleh mak pak mereka, mak mereka lah. Pak je dia boleh pun tak ada pak lah kan. Mak mereka macam mana? Perlu dibimbing, perlu ada bimbingan kan, supaya mereka tidak terjebak. Lebih baik lagi anak-anak yang dilahirkan dari ibu dan bapa yang sah. Sah dah ada emaknya, ibunya. Kalau anak tak sah taraf ni macam mana? Orang Melayu pun panggil apa? Anak haram pula. Panggil anak haram. Anak yang berhasil dari hubungan haram, hubungan luar nikah haram, panggil anak haram. Jadi anak-anak kita kalau dah begitu ada carilah jalan bagaimana untuk dikahwinkan. Jangan tunggu sampai dah mengandung perempuan tu baru nak dinikahkan tergesa-gesa dengan lelaki yang membutingkannya. Dia jadi masalah. Jadi masalah. Malah perkahwinan dibina itu sebenarnya tidak akan berkekalan lama. Saya pernah tengok satu perempuan lelaki ditangkap haluan. Rupanya perempuan ni sudah mengandung hasil dengan perbuatannya dengan pasangan dia. Pasangan dia bukan buat dengan orang lain, dia bukan buat dengan pasangan dia. Pasangan dia ni lah, lelaki boyfriend dia lah yang membuntingkan dia. Jadi bila dah tangkap tu, kita nak bagi senang cerita, kita kahwin tu, panggil kedua belah pihak kahwin. Bagilah hantaran RM1,000. Tapi tak tahan lama. Dalam masa 3 bulan saja, lepas tu cerai. Cuba kalau tak jadi lagi, kita kahwinkan. Ada harapan. Kerana perkahwinan itu lahir daripada keadaan yang suci bersih. Bukannya setelah si perempuan ni mengandung bunting 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru kita nikahkan dengan lelaki yang buntingkan dia. Lelaki itu memang tak tahu jawab. Bila tak tahu jawab, dia mencari alasan-alasan untuk menceraikan isteri dia. Akhirnya cerai juga. Apa akan jadi kepada anak? Anak ni dah tentu tak santara lah. Apa akan jadi kepada si ibu? Itu. Jadi tuan-tuan, saya berpesan bagi saya dan tuan-tuan sekalian, ambillah jalan yang paling sekali. Nikahkanlah anak kita apabila dia ada kemampuan, ada kehendak, ada keinginan, kita kahwin. Terus ada nak tanya, nak interview banyak sangat. Interview pun nak bagi mudah, nak bagi buka jalan, bukan nak tutup jalan. Itulah yang saya pesan dalam diri saya dan juga kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Mereka akan membesar sedangkan dalam diri mereka penuh dengan kebencian dan kedengkian terhadap umat, masyarakat dan manusia seluruh. Ini yang berlaku. Anak santara ni, dari segi pembesaran mereka pun sudah terganggu kerana tiada ayah. Tadi mana ayah, mana ayah. Kadang-kadang bapa angkat mak angkat dulu. Bila anak ni dah besar, mungkin dia ada ciri-ciri ni ikut pada mak dan ayah yang biologi ya. Ada perangai-perangai tertentu, contoh perangai yang tak cantik. Akhirnya mak ayah, mak bapa angkat ni tak tahan sabar. Kamu tahu tak, kamu tu siapa? Asal kamu siapa? Kalau kami tak bela kamu ni nak duduk dengan siapa? Kamu ni kami pungut dari tepi jalan. Dah, si anak ni jadi terganggu emosi. Dia dah terasa, oh punya pun mak ayah ni tak payah. Siapalah mak ayah aku? Terganggu emosi. Kan, siapalah mak ayah aku? Kalau ada mak ayah aku sendiri pun kata aku ni dipungut di jalan, di mana mak ayah aku? Aku pun tak tahu siapa mak ayah. Apa kabar? Anak-anak tak sadar ni dia akan menjadi masalah, membawa masalah dalam masyarakat kalau kita tak tangani dengan baik.
kita sekarang macam mana kita gagal? 100,000 lebih anak-anak tak sah darab. Macam mana gagal kita nak cuba bangunkan mereka supaya mereka ni jadi seperti mana yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Bagaimana cara? Kalau kita tak berhati-hati, kita tak bangunkan cara yang betul, mereka akan jadi beban kepada masyarakat, liability kepada masyarakat, malah tak kena gaya, sampah pula jadinya mereka kepada masyarakat. Kita kena fikir, daripada kita